Okey, hari ni saya nak tunjuk macam mana setting kita punya setup untuk memudahkan kita mengajar secara online. Tengok Ini laptop saya. Ini saya punya secondary monitor. Untuk saya pantau saya punya macam call live streaming ke apa dengan anak murid kan. Kalau macam ni saya gunakan Google Meet ni. Okey. Ini second punya monitor. Ini saya punya laptop dan sini saya ada ni. Saya punya drawing pad. Drawing tablet. Fungsi dia, tengok ni, bila saya nak mengajar, contoh bila saya nak mengajar kan, saya tak nak tengok nampak depan ni tau. Saya nak tukar bagi nampak saya punya whiteboard ni. Contoh saya tukar. Sekarang dah ada whiteboard saya depan tu. Contoh kalau saya tulis sini, dia akan keluar sini. Saya tulis test. Okay. Saya tulis kat sini. Keluar kat sini dan sini akan masuk dekat saya punya Google Meet secara cantik. Okay. Tengok macam mana. Alright. So sekarang apa yang kita perlukan? First, kita perlukan macam biasa setting kita nak buat mengajar anak murid kita. Tak kisahlah ini untuk guru yang ajar sekolah boleh, ataupun orang yang nak mengajar sesuatu secara online. Maybe guru bisnes ke apa kan. Lebih kurang je konsep dia. Kita perlukan sebiji laptop. Okay, macam biasa kita nak buat live. Dan untuk membolehkan kita menulis pada kita punya komputer, kita perlukan satu drawing tablet. Ada macam-macam saiz, tapi untuk mengajar yang memerlukan kita menulis, saya cadangkan ambil saiz yang besar macam ni. Laptop dah ada, yang laptop ni dah ada webcam. Kalau tak ada webcam, korang kena beli webcam. Okay, kita ada kita punya drawing tablet. Jatuh pula. Dan satu lagi kita perlukan satu monitor tambahan. Ni sini saya ada satu monitor tambahan. Monitor tambahan ni penting sebabnya kita nak menulis dekat kita punya komputer. Jadi kena satu monitor. Contohnya dekat kita punya laptop ni, buka kita punya software untuk menulis, whiteboard software kita. Lepas tu kita boleh tulis dekat kita punya komputer. Dan satu lagi monitor untuk pantau kita punya live streaming ke, kita punya Google Meet ke, kita punya Zoom ke, kita pantau kat satu lagi monitor. Alright, sambungkan semua ni. Ini laptop saya, ini saya punya monitor ni, dan saya sambungkan dekat saya punya komputer. Ikutlah guna HDMI ke apa tu pulang, sebab saya punya ni pakai MSI Prestige. Saya boleh support untuk gunakan USB Type C. Ini monitor atas satu, dan ini saya punya main komputer saya ni. Saya punya monitor yang ada dekat saya punya laptop. Dan ambil saya punya drawing tablet ni, sambungkan. Ikutlah dia macam-macam model ada. Saya sambungkan je. Okey, install dia punya software dan kita boleh start guna. Alright, mula-mula kita kena ada software OBS. Saya dah ajar dah macam mana nak buat software OBS ni, macam mana nak setting dia. Kalau tengok sini saya ada dua scene, webcam dengan monitor. Saya boleh tukarkan scene saya. Saya dah letak shortcut saya supaya saya tekan Ctrl 1 untuk pakai saya punya monitor, saya punya webcam. Kalau saya pakai tekan Ctrl nombor 2, saya dah setkan supaya dia akan pergi kepada saya punya skrin. Ini skrin yang ini. Dia akan tunjukkan apa yang keluar kat sini. Kalau pilih monitor, dia akan pergi ke monitor saya sini. Okey. Kalau saya pilih mana ni? Webcam, dia akan tunjuk webcam saya. Okey. Ini first step. Then dekat kita punya monitor ni, kita kena standby kita punya bahan mengajar kita. Kat sini saya nak jadikan whiteboard saya supaya saya boleh menulis dekat benda ni keluar dekat sini. Saya akan gunakan Microsoft Whiteboard. Simple, free. Yang tadi saya tunjuk saya tulis ni, saya pakai Microsoft Whiteboard lah. Nak guna Microsoft Whiteboard ni agak mudah. First, dia fungsi dia macam ada satu kertas yang besar dan kita boleh conteng kat situ. Okay, kita boleh conteng. Nampak ni saya conteng. Dan kelebihan dia, kita boleh padam, boleh select pemadam kat sini. Okay, select pemadam untuk kita padam. Okay, dia akan ikut sensitivity kita punya pen. Okay, kita punya tablet ni, kalau kita tekan sikit, dia akan sikit lah halus. Kalau kita tekan kuat, dia akan tebal. So menulis tu sedap. Dia nampak sedap rasa dia, macam real sikit. Bila kita nak buang semua apa yang kita nak tulis ni kan, contohnya dah tersilap semua, kita nak buang balik, kita tekan Ctrl A. Dia macam select all, macam kita guna Word ke apa. Lepas tu kita tekan delete, dia akan hilang semua. Dan andai kata kalau kita tengah tulis, kita tersilap, sama, kita tekan Ctrl Z, undo. Macam kita guna Microsoft Word kita, macam biasa. Kita boleh zoom in, zoom out kat sini. Nampak tu makin besar. Andai kata saya tulis kat sini kan, sini, power. Saya boleh zoom out.
Ini zoom in, saya boleh zoom out. Boleh saya buat nota banyak. Okay, kalau saya nak zoom satu-satu point tu, saya boleh zoom in sini. Dan kalau saya nak gerakkan saya punya canvas ni, saya boleh klik guna mouse, ataupun saya boleh gunakan dekat saya punya touchpad ni, double klik. Double klik dan gerakkan. Macam tu. Ni power sama dengan IV. Contohlah untuk kira power dalam elektrik kan. Okey, sekarang saya dah ada satu rumus ni. Saya pergi zoom out. Zoom out. Okey. Okey, ini contoh rumusan yang saya nak ajar hari ni. Kemudian saya zoom out jauh lagi, saya gerakkan, saya nak pergi kat tepi pula. Contoh dia ada power, kita akan pergi ke satu rumusan lain. Nak terangkan benda lain kat sini. Contohnya saya dah terangkan satu benda-benda macam-macam kat sini. Dan bila nak terang tu saya boleh zoom in. Zoom in, terangkan kat sini. Apa benda yang saya nak terangkan? Lukis ke apa benda ke apa kan. Okey, dah settle, saya boleh zoom out balik. Macam nota, banyak saya boleh buat nota. Saya zoom out lagi. Nampak? Dia ending dia memang unlimited lah. Kita boleh besarkan lagi. Mungkin pada satu point tu kita punya penerangan dia nota adalah ini. Pasal topik power, rumus satu je, P sama dengan IV. Contoh. Dan kalau gunakan Microsoft Whiteboard ni, kita boleh send dekat anak murid kita. Jadi anak murid senang nak rujuk apa yang cikgu ajar walaupun selepas waktu pelajaran. Okey, sambung. Sekarang maybe ramai dah tahu dah macam mana nak guna benda tu. Kan macam OBS ni okey dah boleh guna, tapi macam mana kita nak gunakan dalam Google Meet, nak gunakan dalam kita punya Zoom ke, macam-macam, ataupun kita nak recording macam mana. Ini OBS tadi, software OBS tadi. Kita pergi kat tepi sini, kita akan nampak dia tulis sini tahu. Ada start streaming, start recording, start virtual camera kan. Okey, untuk record kita simply start recording. Dia akan record apa yang ada dekat sini dalam kita punya komputer. Okey, itu satu. Tapi untuk kalau nak buat Google Meet ke, nak buat live streaming ke apa, kita boleh jadikan kita punya setup ni semua sebagai webcam. Caranya simple, kita klik je sini. Start, mana ni? Start virtual cam. Sekejap, saya ambil mouse saya. Ni start virtual cam, klik. Alright, dah start virtual cam. Ni Google Meet, buka. Saya pun new meeting, start instant meeting. Okey. Kat sini pergi dekat kita punya setting ni, saya dah set awal. Dia kena buat dekat option ni, pergi dekat setting. Okey. Dengan keluar sini, nampak kita punya audio dan video. Audio dia akan pakai ikutlah mikrofon korang pakai apa. Kalau korang pakai mikrofon yang ada kat laptop, pakailah. Tapi untuk video ni korang kena klik ni OBS virtual camera, sebab mungkin dia akan guna HD camera korang yang ada dekat webcam yang ada dekat kita punya laptop. Tapi kita nak gunakan OBS virtual camera. So apa yang dia keluar kat sini adalah apa yang OBS tu tunjuk. Nampak? Bila saya tukar, saya boleh tukar dah. Ini saya punya kamera webcam. Okey. Nampak tu? Tu webcam saya. Dan bila saya dah mengajar depan-depan ni, saya nak switch, nak tunjuk apa yang saya ajar dekat sini. Benda ni saya boleh simply tekan je saya punya shortcut untuk saya switch pada saya punya scene yang ini. Yang scene gunakan saya punya whiteboard ni. Okey. Sekarang saya dah boleh tulis dah. Contoh saya tengah mengajar ni kat, saya nak tulis power. Okey. Ni kata tulisan yang kita tulis tadi, macam kat sini kita tulis power dah. Tapi asal kat sini dia ejaan dia terbalik. Kita pergi ke kita punya OBS. Ini setting kita punya source ni. Okey, setting dia, right click, kita akan pilih kat sini transform. Lepas tu kita suruh dia flip horizontal. Okey. Nanti dia akan tulis macam ni. Terbalik kat sini. Tapi bila dalam kita punya live, live Google Meet kita dah betul. So kita boleh teruskan sambung menulis tanpa ada masalah. Macam sangat-sangat mudah kan bila kalau kita tahu macam mana nak gunakan kita punya drawing tablet ni. Murah je. Ini yang saya beli besar ni harga 100 lebih. Ada yang kecil harga 70-80. Tapi saya prefer yang besar macam ni. Jangan beli Wacom lah. Wacom dia punya harga mahal sikit. Beli macam brand macam Gaomon ni, dia akan murah. Ataupun beli brand Huion, itu pun murah juga. Ada macam-macam brand. Sebab benda ni simple, dia tak susah. So mostly okay je. Jadi saya rasa itu saja video pada hari ni. Saya harap video saya bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Itu saja. Saya Muhammad Syafiq. Assalamualaikum.